iaitu bab man ala thalatha akhawat, bab sesiapa yang menanggung 3 orang saudara perempuan, 3 orang adik-beradik perempuan. Hadis nombor 79. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdul Aziz ibni Abdullah qala haddatsani Abdul Aziz ibni Muhammad ibnu Muhammad an Suhail ibni Abi Salih an Sa'id ibni Abdurrahman ibni Mukmil an Ayyub ibni Bashir al-Muawi an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakunu li ahadin thalathu banatin aw thalathu akhawatin fayuhsinu ilaihin illa dakhala al-jannah. Maksudnya kata Al-Imam Al-Bukhari, Abdul Aziz ibnu Abdullah telah menyampaikan kepada kami. Katanya Abdul Aziz ibnu Muhammad telah menyampaikan kepada saya daripada Suhail bin Abi Saleh, daripada Sa'id bin Abdurrahman bin Mukmil, daripada Ayyub bin Bashir al-Muawi, daripada Abu Sa'id al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la yakunu li ahadin thalathu banat, tidak ada bagi seseorang, tidak ada seorang pun yang baginya ada 3 anak perempuan. Nabi kata, Nabi nafikan dulu, Nabi kata tidak ada seorang pun daripada kalangan kamu ni, daripada kalangan orang Islam ni yang mempunyai 3 orang anak perempuan, au thalathu akhawat, ataupun 3 orang saudara perempuan, fayuhsinu ilaihinna, lalu dia memperbaiki hubungannya dengan 3 orang ini, ataupun dia menjaganya dengan elok, dia didik dengan elok, dia jaga dengan elok, dia orang kata apa, beri nafkah dengan elok, dia tak zalimi mereka, dia tak buat benda-benda yang tak elok pada mereka, dia jaga elok adik perempuan dia, kakak perempuan dia, ataupun anak perempuan dia. Nabi kata tidak ada orang yang melakukan perkara ini illa dakhalal jannah, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dia ni akan masuk ke dalam syurga oleh Allah Azza wa Jal. Dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga Allah. Maksudnya hadis ni tuan-tuan secara tidak langsung memberitahu kepada kita bahawasanya apa dia? Hadis ini bagi tahu tentang khabar gembira. Nah, hadis ni bagi tahu tentang khabar gembira bagi orang-orang yang mempunyai 3 orang anak perempuan dan orang yang mempunyai 3 orang adik-beradik perempuan, dan mereka melakukan kebaikan kepada perempuan-perempuan yang ada di keliling mereka ni. Sama ada anak perempuan ataupun adik-beradik perempuan, buat baik kepada mereka, jaga mereka dengan elok. Nabi kata tidak ada ganjaran lain bagi mereka di akhirat nanti melainkan Allah Azza wa Jal akan sediakan baginya syurga. Sebab itu kata Syekh, dia kata hadis ini mengandungi, Syekh pengarang kitab Rasyul Barak ni dia kata hadis ini mengandungi khabar gembira bagi orang yang melakukan kebaikan, jaga elok-elok anak perempuan, jaga elok-elok adik-beradik perempuan. Baik. Yang kedua, hadis ini bagi tahu kepada kita, memberikan galakan kepada kita untuk menjaga elok-elok anak perempuan yang kita ada dan menjaga elok-elok adik perempuan yang kita ada ataupun kakak perempuan yang kita ada. Sebab apa? Sebab di zaman jahiliyah orang-orang perempuan ni tidak dihormati. Orang perempuan ni dianggap sebagai orang yang tidak, orang kata apa? Tidak mempunyai kedudukan yang tinggi. Bila Islam datang, Islam memartabatkan golongan perempuan, Islam meletakkan golongan perempuan berada di tempat yang tinggi, sehingga kan Islam meletakkan kedudukan ibu 3 kali lebih daripada kedudukan ayah,
seperti mana yang telah kita sebutkan dalam hadis-hadis yang lepas. Maksudnya kedudukan ibu, kedudukan orang perempuan sangat-sangat tinggi di dalam Islam. Itu yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ni. Hadis ni dia punya orang kata apa? Sanad dia dhaif ringan. Kerana Sa'id bin Abdul Rahman bin Mukmil ni, ya, dia ni perawi yang tidak dikenali, tetapi di sana ada riwayat-riwayat lain yang menyokongnya, maka ia terangkat menjadi hasan li ghairi. Baik, kita tengok kepada bab yang berikutnya, iaitu bab yang ke-43. Bab fadlu man 'ala ibnatahu al-mardudah. Bab kelebihan orang yang menjaga anak perempuannya yang dikembalikan kepadanya. Kata Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis yang ke-80, haddatsana Abdullah ibn Salih qala haddatsani Musa ibn Ali an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqah ibn Ju'shum ala adulluka ala a'zami sadaqah aw min a'zami sadaqah qala bala ya Rasulullah qala ibnatuka mardudatan ilaika laysa laha kasibun ghairuka. Maksudnya, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Abdullah bin Saleh telah menyampaikan kepada kami. Kata Abdullah bin Saleh, Musa bin Ali telah menyampaikan kepada saya daripada ayahnya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Suraqah ibnu Ju'shum. Suraqah ibnu Ju'shum merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal sebagai orang yang pernah mengekori Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia belum Islam, dan pada waktu tu Nabi berhijrah ke Madinah. Dia cuba untuk tangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cuba untuk tawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak berjaya, dan akhirnya beberapa kali kuda dia tersembam jatuh. Dia tahulah bahawasanya Nabi SAW ini, Muhammad ini dipelihara. Sehingga dia ni masuk Islam, dikatakan oleh para ulama, dia masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah. Dia masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah. Walaupun dia diberikan tanda-tanda bahawasanya Nabi ini diberikan, orang kata apa, perlindungan oleh Allah, tapi dia tak masuk Islam lagi pada masa itu. Dia masuk Islam pada tahun ke-8 Hijrah ketika Nabi berjaya membuka kota Mekah. Baik. Radhiyallahu anhu, moga Allah meridai. Kata Nabi kepada Suraqah, ala adulluka ala a'zami sadaqah. Inginkah aku, ataupun adakah tidak, tak nakkah aku tunjukkan kepada kamu, kata Nabi, tentang sedekah yang paling agung? Au min a'zami sadaqah, ataupun sedekah yang antara yang teragung. Nak tak aku tunjukkan kepada kamu? Ingin tak aku tunjukkan kepada kamu tentang sedekah yang paling agung, ataupun di antara sedekah yang teragung? Dia pun kata, bala ya Rasulullah. Dia kata, nak wahai Rasulullah. Qala ibnatuka mardudatan ilaik. Ia adalah anak perempuan kamu dalam keadaan ia dikembalikan kepada kamu, dan tidak ada baginya kasib ghairuk. Tidak ada baginya orang yang mampu untuk memberikan dia belanja. Tidak ada yang mampu untuk memberikan dia nafkah. Tidak ada yang mampu untuk memberikan dia apa-apa tanggungan melainkan hanyalah kamu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan galakan kepada bapa-bapa ni dalam hadis ni lah. Sanad hadis ni sebenarnya dhaif kerana Ali bin Rabah tidak pernah mendengar daripada Suraqah. Hadis ini dhaif. Tetapi di sana banyak lagi hadis-hadis yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kelebihan memberikan nafkah kepada pada isteri, pada anak-anak, dan ia dianggap sebagai sedekah jika orang yang melakukannya mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia buat tu, masa dia berikan tu, dia niat bahawasanya aku buat benda ni
semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala perintahkan aku untuk melakukan benda ni. Jadi sesiapa yang melakukan ketaatan kepada Allah dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pada amal soleh yang dia lakukan, maka perbuatannya itu, usahanya itu akan dihitung ataupun akan dikira di sisi Allah sebagai amal soleh. Serupalah macam kita memberikan nafkah kepada isteri, memberikan nafkah kepada anak. Masa kita bagi itu, kita mengharapkan pahala daripada Allah, ataupun kita bagi itu dengan dengan tujuan kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Setiap daripada apa yang kita berikan itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala, bahkan hadis menyebutkan itu dianggap sebagai sedekah. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hatta ma taj'alu fi imra'atik, sehinggakan atau kama qal, sehinggakan apa yang kau berikan ataupun apa yang kau masukkan, apa yang kau letakkan dalam mulut isteri kau daripada makanan-makanan, itu juga dianggap sebagai sedekah, itu juga dianggap sebagai perkara yang memberikan pahala pada seorang suami, pada seorang ayah. Ya, walaupun hadis ni dhaif, tetapi banyak lagi hadis-hadis lain yang menyokong makna hadis ni, beritahu kepada ayah-ayah, beritahu kepada suami bahawasanya apa yang mereka berikan kepada anak-anak perempuan, mardudatan ilai, yang dikembalikan kepadanya. Mungkin ada di kalangan isteri-isteri yang diceraikan kemudian dipulangkan semula kepada ayahnya. Mungkin ada juga yang kematian suami kemudian anak perempuannya itu dikembalikan kepadanya dan ayahnya menanggung nafkah dia. Semuanya itu tidak pergi dalam keadaan yang sia-sia. Sebaliknya Allah memberikan ganjaran kepada mereka yang menanggung anak perempuan. Mereka yang menanggung anak perempuan, mereka yang memberikan belanja kepada anak perempuan. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis nombor 81. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Bishr qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Musa qala sami'tu abi an Suraqah ibni Ju'shum anna Rasulullah SAW qala ya Suraqah mithlahu. Imam Bukhari membawakan sanad yang kedua. Imam Bukhari membawakan sanad yang kedua bagi hadis ini dengan lafaz yang hampir sama, dan sanad ini juga dihukum oleh pengarang Rasyul Barat sebagai hadis yang dhaif. Kita tengok hadis yang ke-82. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Haywah ibnu Shuraih qala haddatsana Baqiyah an Bahir an Khalid an Al-Miqdam ibni Ma'di Karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta waladak fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta zawjak fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta khadimak fahuwa laka sadaqah. Sanad dia sanad yang sahih, walaupun ada perawi yang bernama Baqiyah kat situ, itu Baqiyah Ibn al-Walid, tetapi di sana ada Baqiyah ni dia perawi yang mudallis. Apa itu perawi yang mudallis? Perawi yang mudallis ni dia suka menyembunyikan guru. Baqiyah ni pula dia bukan tadlis yang biasa-biasa punya. Dia tadlis taswiyah menurut sebahagian ulama hadis. Tadlis taswiyah ni maksudnya dia bukan sembunyikan guru dia saja. Kadang-kadang dia sembunyikan guru kepada guru dia. Perbuatan Baqiyah ini telah dikritik oleh ramai ulama, sehingga para ulama menyebutkan, seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Hajar di dalam kitab dia Ta'rif Ahli Taqdis, ketika yang menilai Baqiyah sebagai perawi tadlis taswiyah, para ulama meletakkan tadlis taswiyah ni dia mesti nyatakan yang dia dengar daripada guru dia sampai ke atas. Tapi di sana kata Syekh ada tasrih bisama daripada Baqiyah ini dalam riwayat Imam Ahmad, yang mana Imam Ahmad membawakan satu riwayat menunjukkan yang Baqiyah menyatakan dia dengar hadis ni daripada guru dia. So selesailah, hadis ni adalah hadis yang sahih. Baqiyah meriwayatkan daripada Bahir, daripada Khalid, daripada Miqdam bin Ma'di Karib, yang mana Miqdam bin Ma'di Karib dia menyatakan bahawasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah.
apa yang kau berikan pada diri engkau, apa yang kau berikan diri engkau makan, itu dianggap sedekah untuk engkau. Nabi kata bukan hanya kita bagi ke orang tu dianggap sebagai sedekah. Yang kau bagi pada diri engkau, wahai mukmin, engkau berikan diri engkau makan, wahai mukmin, itu juga dianggap sebagai sedekah. Wama at'amta waladak fahuwa laka sadaqah. Apa yang kau berikan anak-anak engkau makan, itu juga dianggap sebagai sedekah. Wama at'amta zaujaka fahuwa laka sadaqah. Yang kau berikan isteri engkau makan, itu juga dianggap sebagai sedekah. Wama at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Apa yang kau beri makan kepada khadam kau, kepada hamba engkau, kau berikan dia makan, itu juga dianggap sebagai sedekah. Macam peliklah kan? Sebab pemberian itu adalah pemberian yang wajib. Beri anak makan wajib, beri isteri makan wajib, nafkah. Berikan hamba makan pun wajib kerana dia adalah orang yang berada di bawah tanggungan kita. Tiba-tiba Nabi kata sedekah. Maksudnya dapat pahala sedekah. Kan? Ini bukanlah satu benda yang pelik kerana kurnia Allah Ta'ala itu maha besar. Sesiapa yang memberikan makan kepada orang yang berada di bawah tanggungan dia, ia dianggap sebagai melaksanakan tuntutan Allah, melakukan kebaikan sehingga mereka boleh hidup, maka ia tidak akan pergi sia-sia. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala sedekah kepada orang yang melakukan perkara ini. Yang berikan kita makan dianggap sedekah kerana orang mukmin bila dia makan, dia akan syukur kepada Allah, dia akan doa, dia akan buat benda-benda sunnah dan dia akan menggunakan tenaga yang terhasil daripada orang kata apa, dia akan gunakan tenaga yang terhasil daripada makanan itu, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan perkara kebaikan yang terhasil daripada makanan yang kita berikan diri kita makan. Okey. Sebab tu Syekh kata hadis ini memberikan galakkan untuk memberikan makan kepada anak perempuan, ya, yang berada di rumah ataupun anak lelaki yang berada di rumah, yang orang kata apa, yang wajib untuk ditanggung. Berikan gesaan kepada mereka untuk memberikan makan. Berikan makan kepada isteri. Sebab itu dia kata Syekh, dia kata apa? Dia kata innal insan yusabu ala nafaqatil wajibah alaihi kathawabi sadaqah li'annahu yanwi biha at-taqarrub ila Allah wa imtithala amrih. Sesungguhnya manusia ini akan diberikan pahala apabila dia melakukan, ya, apabila dia melakukan perkara ataupun dia melakukan nafkah, memberikan nafkah yang wajib ke atasnya. Seperti mana pahala, dia akan diberikan pahala seperti mana pahala sedekah, kerana waktu dia memberikan nafkah tu, dia niatkan untuk melaksanakan taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, wa imtithala amrih, dan melaksanakan tuntutan agama yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan ke atas diri dia. Yang kedua, yajibul 'alal insan al-infaq 'ala zaujatihi wa auladihi wa mamlukihi wa ghairihim alladhi natajibu 'alaihim nafaqatuhum. Hadis ni juga nak bagi tahu kepada kita, dapat pahala sedekah ni bukan hanya pahala sedekah lah, ada makna lain lagi, iaitu seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada isterinya, memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan memberikan nafkah kepada hamba yang menjadi miliknya. Kepada hamba yang jadi milik dia pun kita kena beri makan. Itu yang disebut oleh Syekh lah. Kita tengok kepada bab yang berikutnya. Bab al-waladu mabkhalah majbanah. Bab anak itu menjadi penyebab kebakhilan, penyebab kedekut, dan penyebab tak berani ataupun penyebab jadi pengecut. Ya, baik. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadis 84. Haddatsana Abdullah ibn Salih qala haddatsani Laits qala kataba ilayya Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Abu Bakr radhiyallahu anhu yawman
wallahi ma 'alal ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar falamma kharaja raja'a faqala kaifa halaftu ya bunayya faqultu lahu faqala a'azzu 'alayya wal waladu alwat atau kama qala. Maksudnya apa? Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Abdullah bin Saleh telah menceritakan kepada saya. Ni sanad hasan ya. Ya. Abdullah bin Saleh telah menceritakan kepada kami. Katanya Al-Lais telah menceritakan kepada saya. Katanya Hisham telah menulis kepada saya daripada ayahnya. Hisham ni Hisham bin Urwah lah. Dia menulis daripada ayahnya Urwah bin Zubair, yang mana Urwah bin Zubair mengambil hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu yauman. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata pada satu hari, wallahi, demi Allah, ma 'alal ardi rajulun, tidak ada di atas muka bumi ini seorang lelaki pun, ahabbu ilayya min Umar, yang aku lebih sayang, yang paling disayangi di sisi aku berbanding Umar. Tak ada. Umar paling aku sayang sekali daripada kalangan lelaki ini. Falamma kharaj raja. Bila Abu Bakar keluar saja, Abu Bakar patah balik. Ya. Abu Bakar patah balik ke rumah dia, tanya kepada anak perempuan dia, iaitu Aisyah lah, kaifa halaftu ya bunayyah? Dia tanya, bagaimana aku bersumpah? Bagaimana tadi aku bersumpah wahai anak aku? Kan? Faqultu lahu, maka Aisyah pun ceritalah macam mana yang Abu Bakar sebut tadi. Abu Bakar dah sebut, tidak ada seorang lelaki pun dalam dunia ini yang aku lebih cinta, yang lebih dicintai di sisiku melainkan Umar. Maka Aisyah beritahulah, wahai ayah, ayah bersumpah macam ni. Faqala a'azzu alai, Umar paling mulia di sisi aku. Umar tu kata Abu Bakar, ya, adalah yang paling mulia di sisi aku. Wal waladu alwat, tetapi anak-anak lebih melekat di jiwaku. Dia nak bagi tahu bahawasanya anak itu berbanding Umar, anak tu lebih melekat dalam jiwa kerana anak tu lahir daripada benih dia, anak tu hidup dengan dia. Ya. So Imam Bukhari dalam hadis ni seolah-olah nak memberikan isyarat, ya, bahawasanya, ya, bahawasanya anak merupakan fitrah bagi manusia untuk kita menyayanginya. Jadi kalau sayang ke anak ni satu benda yang tidak salah, satu benda yang pernah dilakukan oleh manusia yang lebih baik daripada kita, iaitu Abu Bakar. Sehingga kan Abu Bakar tanya balik pada Aisyah apa yang dia cakap, dia betulkan balik apa yang dia cakap. Nak bagi tahu anak lebih disayangi, anak lebih melekat dalam jiwa, anak lebih, orang kata apa, menempik dalam jiwa berbanding lebih daripada orang lain. Kerana anak ni adalah satu benda yang Allah Ta'ala beri kepada kita, dan fitrah manusia sayang kepada anak. Bukan kata fitrah manusia saja, fitrah makhluk. Haiwan pun sayang pada anaknya. Jadi Imam Bukhari nak memberikan isyarat, sayang itu fitrah, ya, tetapi sayang itu jangan jadikan sebagai satu punca untuk kita mendahulukan anak-anak lebih daripada arahan Allah dan arahan Rasul. Sebab itu kita kena jadikan ia sebagai satu pengajaran lah. Jangan sampai bakhil. Kenapa orang kata bila ada anak jadi bakhil? Kerana biasanya bila kita nak memberikan sesuatu, kita akan fikir anak-anak. Maksudnya anak-anak aku ada makan ke tak? Anak-anak aku cukup belanja ke tak? Kan? Orang yang nak pergi bagi sumbangan, bagi infak umpamanya, dia akan fikir anak-anak. Kan? Dia akan fikir anak aku cukup makan. Tapi sebenarnya benda tu betul lah. Kerana kita dipertanggungjawabkan untuk memberikan nafkah. Tapi memberikan nafkah kadang-kadang jangan sampai membawa kepada bakhil. Apa maksud bakhil? Bakhil ni maksudnya kita boleh bagi tapi kita tak bagi.
Kita boleh infak, tapi kita tak infak. Sedangkan nafkah yang kita bagi pada anak kita tu dah memadai dah cukup dah. Tapi kita tak bagi juga sebab kita kata nak simpan untuk anak kita. Nak simpan, nak bagi lebih lagi. Sehingga menjadi bakhil. Ini benda yang bahaya yang kita kena hati-hati. Sayang kepada anak itu jangan sampai membawa kepada sifat bakhil. Jangan pula membawa kepada sifat orang kata apa, takut. Apa maksud sifat takut ni? Sifat pengecut. Kerana manusia ni bila ada seruan jihad, ada seruan pergi perang umpamanya untuk orang kata apa? Untuk menegakkan kalimah Allah, dia akan fikir anak dia. Dia kata kalau aku terkorban ni macam mana anak-anak aku ni, siapa pula nak pergi jaga anak aku ni? Kan? Jangan sampai kepada tahap tu lah. Sayang kepada anak jangan sampai membawa kepada bakhil sehingga membinasakan, sehingga bayar benda-benda yang wajib, zakat yang wajib pun tak mau, sehingga bayar zakat fitrah pun tak nak, takut miskin dan sebagainya sedangkan dia ada kemampuan. Jangan membawa kepada pengecut, jangan membawa kepada bacul sehingga nak pergi jihad sedangkan jihad itu wajib kat atas dia pun dia tak mau pergi kerana dia bimbang anak dia tak ada siapa nak jaga dan sebagainya. Ini benda yang sangat bahaya. Baik. Hadis ke-85. Al-Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Musa qala haddatsana Mahdi ibnu Maimun qala haddatsana ibn Abi Ya'qub an ibni Abi Nu'm qala kuntu syahidan ibn Umar idh sa'alahu rajul an damil ba'udah faqala mimman anta faqala min ahli al-Iraq faqala min ahli al-Iraq faqala unzuru ila hadha yas'aluni an damil ba'udah wa qad qatalu ibna an-nabi sallallahu alaihi wasallam sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul huma raihanayya minad dunya. Hadis nombor 85. Saya ada skip satu bab tadi tapi tak apa, nanti kita patah balik. Saya baru perasan kita ada skip satu bab, insya-Allah nanti kita patah balik. Tapi kita baca dulu hadis yang ke-85 ni. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Musa telah menceritakan kepada kami. Katanya Mahdi bin Maimun telah menceritakan kepada kami. Katanya Ibn Abi Ya'qub telah menceritakan kepada kami daripada Ibn Abi Nu'm. Katanya aku melihat Ibnu Umar. Kata Ibn Abi Nu'm, aku melihat adalah seorang seorang yang bertemu dengan Ibnu Umar. Aku tengok peristiwa ni, dia kata. Ibnu Umar pada satu ketika dia pernah didatangi oleh seorang lelaki. Ibnu Umar ni tuan-tuan, pada zaman dia memang dia ni kira pakar rujuk lah. Kenapa dia pakar rujuk? Kerana dia banyak mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kelebihan Abdullah ibnu Umar, kerana dia rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerana keistimewaan ayah dia adalah orang yang bersahabat lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Umar ibn al-Khattab, maka dia banyak mendengar hadis dan dia banyak mempelajari hadis dan banyaklah hadis yang dia riwayat. Jadi bila mana banyak hadis yang dia riwayat, banyak hadis yang dia tahu, maka dia menjadi faqih lah pada zaman dia. Dia menjadi pakar rujuk. Orang nak tahu tentang hukum hakam, orang pergi tanyalah dia, kan? Dia kata aku menyaksikan Ibnu Umar apabila ada seorang lelaki tanya Ibnu Umar tentang darah nyamuk. Dia tanya Ibnu Umar tentang hukum darah nyamuk. Jadi Ibnu Umar ni orang yang faqih, tuan-tuan. Ya. Ibnu Umar ni orang yang faqih, maka bila orang tanya dekat dia tentang darah nyamuk, dia tak jawab tentang darah nyamuk tu. Dia tahu orang yang bertanya tentang darah nyamuk ni, ya, telah bertanya tentang satu benda yang remeh sedangkan dia melupakan satu benda yang besar. Apa dia? Kata Ibnu Umar, mimman anta? Kamu daripada orang negeri mana? Ibnu Umar tanya. Dia kata min ahli al-Iraq.
Aku datang daripada orang-orang Iraq. Faqala unzuru ila hadha. Ibnu Umar terbalulah, dia kata, kau tengok pada lelaki ni, yas'aluni an damil ba'udah. Dia bertanya tentang darah nyamuk. Dia bertanya tentang darah nyamuk. Wa qad qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka, yakni orang-orang di Iraq itu, telah membunuh anak Nabi SAW, yakni cucu Nabi lah, iaitu Husain. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sedangkan aku pernah bertanya kepada Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma raihanayya minad dunya. Hasan dan Husain merupakan dua-dua wangian untuk aku daripada perhiasan-perhiasan dunia ni. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang diberikan oleh Ibnu Umar ini merupakan salah satu daripada disiplin yang kita semua kena tahu. Ya. Yang kita semua kena tahu bahawasanya kita perlu meletakkan prioriti. Agama ni ada benda yang besar, ada benda yang kecil. Bukan bermakna benda yang kecil ni kita tak perlu untuk ambil tahu. Kita perlu untuk ambil tahu. Tetapi jangan sampai benda yang kecil di dalam agama dibesar-besarkan. Benda yang kecil dalam agama dijadikan sebagai satu isu yang besar sehingga melupakan isu yang besar. Meletakkan prioriti sangat-sangat penting di dalam agama ni. Ini yang dipanggil dalam Islam sebagai dengan nama fiqhul awlawiyat. Fiqh untuk meletakkan prioriti. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada menyebutkan tentang ataupun ada menulis tentang benda ni, iaitu di antara fiqh yang perlu untuk difahami pada sekarang ini adalah fiqh awlawiyat. Yang antara yang terpentinglah fiqh meletakkan prioriti. Ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Syekh yang mengarang kitab Rasyul Barat ni dia kata apa? Dia kata yajibu taqdimu ma huwa awkat 'ala al-mar'i min umuri dini. Wajib mendahulukan apa yang lebih kuat, apa yang lebih penting ke atas individu daripada urusan-urusan agama. Li inkari Ibn Umar 'ala sa'il al-Iraqi 'an damil ba'ud. Sebab itu Ibnu Umar sangat-sangat mengingkari orang yang bertanya yang dia tu berasal daripada Iraq. Ya. Daripada Iraq. Kenapa? Kerana mereka ini telah melakukan satu benda yang besar, satu kecuaian yang besar, sehingga mereka telah menyebabkan kematian orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang, iaitulah Husain bin Ali. Yang kita semua tahu kan, Husain bin Ali ni ketika mana pada zaman Yazid, mereka dia ni di orang kata apa, diutus surat oleh orang-orang Kufah sehingga Husain ni pergilah ke Iraq dengan harapan untuk mendapat sokongan daripada sana. Tetapi apabila Yazid telah memerintah dan sebagainya, ya, Abu Ubaidullah bin Ziyad menjadi gubernur di sana, maka orang-orang Kufah pun sudah mula orang kata apa, tidak begitu berani untuk menyokong Husain, dan akhirnya Husain dikepung dan Husain ini dizalimi dan dibunuh. Ya, jadi apa yang dilakukan di sana oleh orang-orang Iraq merupakan satu kecuaian. Bagaimana mungkin kamu boleh membiarkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zalim? Kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita bersedih dengan apa yang berlaku. Tak benarlah kalau kita kata kita langsung tak bersedih dengan kematian Husain, dengan kewafatan Husain. Husain merupakan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi SAW, anak kepada sahabat Nabi SAW,
anak kepada puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, iaitu Fatimah bintu Muhammad, cucu Nabi, anak kepada sahabat Nabi Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi juga, dan juga ibunya adalah Fatimah. Kematian Husain merupakan satu tragedi besar dalam sejarah Islam, tetapi Ahli Sunnah wal Jamaah mereka tidak membiarkan diri mereka berada dalam nostalgia sejarah selama-lamanya. Ada di kalangan puak-puak yang cuba untuk menjadikan isu ni isu yang menjadikan mereka meratap setiap tahun. Bila datang je hari Ashura, mereka akan pukul badan mereka, lukakan badan mereka. Ini benda yang tidak perlu pun. Kita hanya perlu bersedih, ya kita sedih, tapi tak perlu untuk meratap. Kalau tanya kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, kamu sayang tak pada Hasan, kamu sayang tak pada Husain? Kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis. Kan? Dalam hadis ni pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata apa? Huma raihanayya minad dunya. Kedua-dua mereka itu merupakan wangianku. Dua wangianku. Ya. Dua benda yang wangi bagiku. Di dalam daripada dunia yang ada. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak bagi tahu pada kita, Allah apabila memberikan kedua-duanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cucu, itu merupakan satu penghormatan, dan Nabi sangat sayang kepada keduanya. Dan Nabi suka cium Hasan dan Husain ni, dan Nabi suka bermain dengan Hasan dan Husain ni. Jadi nak bagi tahu bahawasanya Hasan dan Husain ni sentiasa dikucuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kamu orang Iraq bertanya tentang darah nyamuk, sedangkan Husain dibunuh secara zalim dan kamu telah melakukan kecuaian kerana Husain itu dibunuh di tempat kamu, di kawasan kamu di Karbala. Maka kita bersedih, tetapi kita tidak menjadikan diri kita berada dalam nostalgia. Dan kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepada cucu Nabi yang bernama Husain kerana dia dibunuh dalam keadaan yang zalim. Ya, baik. Waqad farrata ahlul Iraq fima huwa ajal wa a'zamu minhu. Sedangkan ahli Iraq bila bertanya tentang darah nyamuk, tentang hukum darah nyamuk, farrata ahlul Iraq fima huwa ajallu minhu wa a'zamu minhu. Mereka telah mencuaikan benda yang lebih besar daripada itu, yang lebih agung daripada itu, iaitu darah Husain. Wa huwa al-Husain bin Ali alladhi qataluhu zulman wa tughyana. Yang mana orang telah membunuh Husain secara zalim dan secara melampau. Jadi meletakkan prioriti, Ibn Umar kata kamu kena letakkan prioriti dulu. Letakkan prioriti. Darah merupakan perkara yang sangat penting. Merupakan perkara yang sangat besar. Darah cucu Nabi pula tu. Kan? Kamu tanya lagi pasal hukum nyamuk, darah nyamuk. Baik. Yang kedua, fihi ima ila jafai ahli al-Iraq wa ghalabatil jahl alaihim binisbati li ahli al-Hijaz. Ini nak bagi tahu kata dalam ayat Ibn Umar ni nak bagi tahu betapa orang-orang Iraq pada zaman itu sedikit jauh, tak begitu orang kata apa, tak begitu pandai lah, dan kebanyakan mereka ini berkemungkinan jauh daripada sunnah, jauh daripada tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada jahil lah pada mereka berbanding daripada ahli Hijaz. Ya? Baik. Yang ketiga, takhsisul Husain bizikr li'idhami qadrihi wa makanatihi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Husain ni secara khusus oleh Ibnu Umar kerana Husain ni mempunyai kedudukan yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. So inilah merupakan perkara yang sangat-sangat penting. Dalam hadis ni Imam Bukhari nak bagi tahu pentingnya untuk kita meletakkan prioriti yang pertama. Yang keduanya, sayang kepada anak ni bukan hanya perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut kita sayang pada anak, jaga anak elok-elok. Tetapi hadis ni Imam Bukhari nak bagi tahu kat kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sayang kat cucu dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sayang kat anak dia. Kan? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memberikan arahan, tetapi dalam masa yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan dengan perbuatan.
Dengan perkataan pun Nabi suruh kita. Dalam hadis sebelum-sebelum ni kita dah baca bagaimana Nabi suruh jaga anak perempuan, sayang kepada anak lelaki confirm lah, beri makan kepada mereka. Ini fitrah, kekeluargaan tu jangan dilupa, hubungkan hubungan silaturahim, layan elok-elok. Nabi sebut dengan perkataan, Nabi kempen, Nabi arahkan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kata-kata Nabi. Nabi tunjukkan pula dengan perbuatan Nabi, maka ia menjadi kuat. Kan? Sesuatu yang kuat. Pada perkataan pun Nabi buat. Sedangkan pada perkataan tu dah cukup dah sebenarnya nak bagi arahan. Nabi sendiri tunjukkan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak bagi tahu kat kita bukan hanya aku suruh, tetapi aku juga mengaplikasikan benda ni dalam kehidupan. Aku juga menghubungkan silaturahim dalam kehidupan. Baik. Kita tengok bab yang ke 44, kita patah balik. Terlepas tadi sebab tu saya macam pelik tadi nombor itu. Kita baca hadis bab yang ke-44, bab man kariha ayyatamanna mautal banat. Bab sesiapa yang benci ayyutamanna ataupun ayyatamanna mautal banat. Sesiapa yang menginginkan kematian anak perempuan. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Abi Shaybah qala haddatsana Ibnu Mahdi an Sufyan an Uthman ibn al-Harith an Abi Rawwa' an Ibni Umar anna rajulan kana 'indah wa lahu banat fatamanna mautahun faghadib Ibnu Umar faqala anta tarzuquhun. Hadis sanad dia ni, hadis ni sanad dia dhaif. Sanad dia dhaif kerana Abu Rawwa' adalah perawi yang tak dikenali. Seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab dia Mizan Al-I'tidal, seperti mana yang disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitab dia Mizan Al-I'tidal, dan juga disebutkan oleh Ibn Hajar dalam kitab dia Tahzibut Tahzib. Abu Rawwa' tak dikenali. Bila perawi ni kita tak kenal dia siapa, maka kita tak boleh nak kata ia adalah perawi yang berkredibiliti. Kita tak tahu pegangan agama dia macam mana, kita tak tahu dia jaga hadis dia macam mana, kita tak tahu kadar ingatan dia macam mana. Maka kita kata hadis yang dibawa oleh perawi yang tidak dikenali seperti ini, dia dhaif. Dhaif berat ke dhaif ringan? Dhaif ringan. Dhaif ringan. Okey. Kata al-Imam al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Abi Shaybah. Abdullah bin Abi Shaybah telah menyampaikan kepada kami, katanya Ibn Mahdi telah menyampaikan kepada kami. Ibn Mahdi ini Abdurrahman bin Mahdi. Daripada Sufyan, daripada Uthman ibn al-Harith, daripada Abi Rawwa', daripada Ibni Umar. Ibn Umar yang tadilah, Abdullah bin Umar, anak kepada Umar al-Khattab. Dia mengatakan, anna rajulan kana indah. Ada seorang lelaki berada di sisi Ibnu Umar. Ya, Abu Rawwa' kata, Ibnu Umar pernah kata, di sisi dia ada seorang lelaki. Satu ketika pernah ada seorang lelaki duduk sebelah dia, walahu banat, dan dia ada beberapa orang anak perempuan. Dia ada beberapa orang anak perempuan, fatamanna mautahun. Maka dia mengharapkan agar anak-anak perempuan dia ni mati. Ni saya kata ni, sebelum-sebelum ni ada orang Arab ni budaya dia tak suka anak perempuan. Bila dapat anak perempuan je, dia mengharapkan anak perempuan ni mati je. Biar mati je senang. Supaya dia ni tak ada nak memalukan keluarga aku, tak ada memalukan maruah aku. Kan? Ataupun dia ni tak ada menyusahkan aku, sebab dia ni kalau besar pun susah nak kerja, lemah fizikal, tak reti buat apa, jadi tak payah mati senang. Kan? Yang lelaki dia sukalah, sebab lelaki ni dia ada kekuatan dia. Bila dah besar dia boleh mengembangkan kabilah, menjadi kabilah yang besar, jadi dia mungkin ada sedikit kebanggaan dekat situ. Tapi anak perempuan ni tak. Sebab tu orang kata apa, di zaman jahiliah mereka tanam anak dia hidup. Mereka tanam anak dia hidup, nak bagi isyarat mereka tak suka kepada anak perempuan ni. Baik. Maka Ibnu Umar bila dengar aja benda tu, bila dengar aja yang lelaki ni tak suka dan mengharapkan agar mati anak perempuan dia yang ramai-ramai ni, faghadiba Ibnu Umar. Ibnu Umar pun marah. Ibnu Umar marah kan, macam mana tak marah?
dapat anak elok-elok, Allah Ta'ala bagi rezeki dengan anak, Allah Ta'ala bagi kurnia dengan anak, anak merupakan salah satu anugerah besar yang Allah Ta'ala bagi pada manusia, tiba-tiba dia boleh harap pula anak perempuan ni mati. Ibnu Umar marah. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu marah pada perkara yang maksiat adalah benda yang dituntut dalam agama. Bukankah ada hadis kata Nabi SAW pesan jangan marah, Ustaz? Betul ya? Hadis tu sahih. Dalam hadis Nabi SAW sebut, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Kan? Nabi SAW ulang banyak kali, ulang 3 kali. Bila ada sahabat tanya kat dia, tolong bagi pesanan dekat saya ya Rasulullah, tolong bagi pesanan dekat saya wahai Rasulullah. Nabi ulang, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa Nabi SAW pesan jangan marah? Apa maksud jangan marah tu? Sebab bila kita tengok pada hadis yang lain, Nabi SAW marah. Ada waktu-waktu Nabi marah. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bercerita, yang mana para sahabat ni dia ada satu kecenderungan nak mengamalkan sesuatu ibadat yang dirasakan sukar. Kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amara an-nas amarahum bima yutiqun wa qalu lasna ka hayatika ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Aisyah kata, Nabi ni masa Nabi ada lah, masa Nabi hidup, masa Nabi ni menjadi Nabi, menjadi orang kata apa, penyampai kepada hukum, hakam syarak daripada Allah Azza wa Jalla kepada umat dia. Ya. Nabi SAW ni bila berikan hukum hakam, terutama hukum hakam ibadat lah, amarahum bima yutiqun. Nabi berikan benda, Nabi syariatkan hukum, Nabi syariatkan ibadat yang mana sesuatu ibadat itu benda yang mudah untuk mereka laksanakan. Yang ni para sahabat. Para sahabat rasa macam ibadat ni senang, mudah, mampu buat. Maka mereka kata lasna kahya. Wa qalu lasna kahayatika ya Rasulullah. Maka mereka kata kami ni bukan macam kamu ya Rasulullah. Kan kedudukan kami ni bukan macam kamu ya Rasulullah. Wa qad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampunkan dosa kamu yang dulu dan yang akan datang. Kami ni tak ada lagi. Kami tak dapat pengampunan macam Nabi. Kami tak maksum macam Nabi. Maksudnya para sahabat ni dia ada kecenderungan nak buat yang macam yang susah sikit, yang thrill sikit supaya sesuai dengan keadaan diri mereka yang berdosa. Niat sahabat tu baiklah. Tapi Nabi SAW ni dia ada perasaan marah. Sebab apa? Sebab rasa tak cukup dengan apa yang Nabi tunjuk ni, terutama dalam bab agama, adalah satu benda yang bahaya. Kerana mereka seolah-olah macam nak pergi kepada satu arah, apa yang Nabi SAW tunjuk tu bukan yang terbaik. Ni bahaya ni. Kita kena percaya apa yang Nabi SAW tunjuk dari sudut ibadah, dari sudut akidah, yang tu yang terbaik. Kerana tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang Allah, tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang agama Islam melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu Nabi SAW dia marah. Faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam inda dhalik. Nabi pun marah pada waktu tu, waqala inna a'lamakum billahi wa atqakum lahu ana. Sesungguhnya orang yang paling tahu tentang Allah, yang paling bertakwa kepada Allah di kalangan kamu, di kalangan kalian, dalam kalangan kalian lah aku, Nabi kata. So Nabi nak bagi tahulah apa yang Nabi tunjuk tu itulah yang terbaik, kerana aku yang paling tahu tentang Allah berbanding kamu, dan apa yang aku tunjuk itulah yang paling baik dari sudut perkara itu, ibadat itu, kerana yang paling bertakwa kepada Allah pun aku. Maksudnya kalau kamu rasa takut dengan azab Allah, aku lebih takut daripada itu. Kalau kamu rasa risau, aku juga lebih rasa risau berbanding kamu. Jadi cukuplah dengan apa yang aku tunjukkan. So dalam hadis Nabi SAW marah. Jadi kenapa dalam hadis yang awal tadi Nabi kata jangan marah? Oleh kerana itu para ulama mereka cuba untuk mengharmonikan,
cuba untuk menyelaraskan di antara dua hadis ini supaya dua hadis ini tidak bercanggah antara satu sama lain. Ada di kalangan para ulama yang mensyarahkan hadis ni, mereka kata yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan marah itu bukan bermakna jangan marah. Sebaliknya adalah jangan melakukan perkara yang disukai oleh perasaan marah. Maksud masa tengah marah tu kawal diri. Sebab itu dalam dalil-dalil syarak dipuji orang al-kadhimin al-ghayz. Orang yang menahan marah. Marah-marah tapi dia tahan marah dia dan dia bertindak bukan selari dengan perasaan marah tu, tetapi dia bertindak mengikut batasan syarak yang telah ditetapkan ke atas dia. Ini benda yang penting ni supaya kita tahu supaya kita tak keliru. Bukan maksud bila kata Nabi kata jangan marah, oh tak boleh marah lah. Ustaz tak boleh marah. Ni tak boleh marah. Orang saleh tak boleh marah. Sedangkan mana ada orang dalam dunia yang normal yang tak marah? Mesti marah. Dalam satu perkataan mesti marah. Kan? Jadi bila kita kata jangan marah, maksudnya jangan ikutkan kemarahan sehingga bertindak dengan sesuatu yang disukai oleh marah. Sebab tu dalam hadis-hadis yang lain Nabi suruh kawal kemarahan tu. Bila berdiri kena duduk, bila duduk kena bila berdiri marah duduk. Kan? Bila duduk marah lagi, mengiring. Baring hantar-hantar. Kita tengok masuk, tengok dalam office, tengok bos tengah baring mengiring. Pasal bos kata keluar dulu, saya tengah marah ni. Sebab tu saya mengiring. Tak tahulah, itu maksudnya dia tengah mengamalkan sunnah untuk menahan marah ataupun menahan tindakan. Sebab itu para ulama kata hadis ni bukan difahami secara literal saja. Bukan maksud bila berdiri dia duduk kena mengiring. Maksudnya kalau berdiri dia marah, mungkin akan tumbuk orang ataupun akan tendang orang. Jadi bila dia duduk tu susah sikit nak tindak. Sebab dia duduk kan. Tak boleh juga mengiring, baring mengiring. Kan? Baring mengiring. So lagi susah untuk bertindak di atas kemarahan itu. Tapi boleh tak marah? Marah dalam perkara yang orang kata apa? Marah dalam keadaan agama kita dihina umpamanya. Marah dalam keadaan orang kata apa? Tokoh-tokoh besar agama kita diperlekehkan. Marah dalam keadaan disiplin-disiplin ilmu Islam diperlekehkan. Ini marah yang perlu. Kerana Nabi SAW juga marah. Tapi marah itu jangan dijadikan sebagai alasan untuk kita bertindak di luar daripada batas syarak. Itu yang pertama. Takwilan yang pertama lah. Takwilan yang kedua disebutkan jauhi tempat-tempat yang boleh menjadikan kamu marah. Maksudnya kalau kamu tahu tempat tu ataupun keadaan tu boleh buatkan kamu marah, jangan masuk dalam keadaan tu. Itu di antara takwilan lah. Jadi Ibnu Umar ni marah, betul marah. Pasal apa marah? Sebab apa yang nak dilakukan oleh lelaki yang berada di sisi dia ni adalah satu maksiat. Boleh pula dia mengharapkan kematian anak-anak dia. Maka sebab itu Ibnu Umar bertanya kepada dia. Ibnu Umar kata, anta tarzuquhun, adakah kamu yang memberikan rezeki kepada mereka? Adakah kamu yang memberikan rezeki kepada mereka kerana mengharapkan ni? Walaupun dia tak bunuh sebenarnya, tapi dia hanya mengharapkan. Dalam riwayat ni sebut mengharapkan saja. Dia harap. Ini merupakan satu orang kata apa, sangka buruk. Seolah-olah seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan rezeki kepada mereka. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamu jangan bunuh anak-anak kamu kerana kamu takutkan kemiskinan. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kamilah yang akan memberikan rezeki pada kamu. Maksud rezeki itu ada, cuma perlu sangka baik dan usaha. Sangka baik pada Allah, usaha. Jangan mengharapkan sesuatu yang tidak perlu berdasarkan kepada sangkaan kita yang buruk terhadap agama, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Maka sebab itu pengarang kitab ni dia sebut, dia kata seseorang insan perlu percaya bahawasanya Allah yang memberikan rezeki. Allah Ta'ala akan berikan rezeki kepada orang yang dia inginkan. Kan? Allah Ta'ala ni bila nak bagi rezeki, dia boleh beri dalam keadaan orang tu tak sangka pun. Ya? Orang tu tak sangka pun Allah Ta'ala nak bagi. Kemudian tuan-tuan, kewujudan anak-anak perempuan ini tidak sekali-kali akan menggugat rezeki.
kerana mereka itu ada rezeki mereka sendiri yang Allah Ta'ala telah sediakan untuk mereka. Jadi kita hanya berusaha, kita hanya sangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya berhenti dulu di sini. Saya tengok kalau ada soalan, Masya Allah, 38 mesej. Sekejap saya cuba untuk buka dulu. Saya ambil sikit je lah ya. Saya pun nak balik ke Tanjung Malim sekejap ni. Lepas ni. Takut lambat sangat pula. Oh, Masya Allah, ramainya yang komen. Bila ada masalah teknikal, nampak muka saya semua kata Alhamdulillah. Tuan-tuan, mudah-mudahan adalah pahala untuk saya, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada tengok video yang Ustaz post baru-baru ini berkenaan sentuh isteri batal wudu atau tidak. Dan pihak tersebut mengatakan hadis tersebut diriwayat pada musim sejuk. Dan sudah tentulah tidur dalam keadaan berselimut. Cuma bila hadis diriwayatkan, dia takkan sebutlah tidur dalam keadaan berselimut. Cuma bila hadis diriwayatkan, dia takkan sebut dalam... hilanglah. Okey. Cuma bila hadis diriwayatkan, dia takkan sebut secara detail Nabi pegang kaki yang berselimut atau stokin. Tetapi cara kita baca hadis tu yang perlu betul. Apa komen Ustaz? Pertama sekali, saya nak sebut memang para ulama berbeza pendapat tentang hadis ini. Hadis sebut pegang kaki. Nabi SAW pegang kaki Aisyah. Ada hadis yang lain, Aisyah sebut aku tersentuh kaki Nabi dalam keadaan Nabi sedang sujud, kakinya tegak berdiri. Mazhab Syafi'i, oleh kerana dia memang berpandangan bahawasanya memegang perempuan yang isteri dia ataupun yang bukan mahram, yang bukan isteri dia, membatalkan wuduk sama ada sengaja ataupun tidak, mereka cuba takwil lah. Mereka kata ini pakai stokin mungkin, dengan berlapik lah, mereka kata mungkin pakai stokin, mungkin pakai selimut dan sebagainya. Hadis tidak mendetailkan. Betul, hadis tidak mendetailkan. Tapi bila kita kata hadis tidak mendetailkan, boleh jadi pakai, boleh jadi tak pakai. Kerana bila dia kata Nabi pegang kaki saya, boleh jadi pegang dengan ada lapik, boleh jadi pegang dengan tak ada lapik. Dua-dua pun boleh. Kan? Jadi sebab itu ada mazhab yang mengatakan pegang semata-mata tanpa ada syahwat, maka tidak membatalkan. Dan ini bukan pendapat ulama yang kecil-kecil. Ini ulama yang besar seperti mazhab Hanbali. Yang kata berlapik itu pun mazhab besar, iaitu mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi isu ni simple aja tuan-tuan. Bila kita belajar dengan ustaz kita, kita yakin, percaya, mazhab Syafi'i lebih tepat. Saya setujulah dengan ustaz tu punya penjelasan. Tuan-tuan ikutlah. Kerana orang-orang begitulah. Dia dengar daripada ahli ilmu, dia dengar daripada ustaz yang mengajar agama pada dia, dia yakin, dia percaya, dia tahu inilah pandangan yang selamat bagi saya untuk saya amalkan. Dia boleh amal. Ya. Manakala orang lain, bila dia dengar daripada Hanbali, katalah orang Saudi. Orang Saudi ni Hanbali banyak. So bila dia dengar daripada Ustaz Hanbali, dia dengar daripada Tok Guru Hanbali, dia setuju dengan Hanbali. Dia boleh pegang pada pendapat Hanbali. Ini isu fiqh. Isu ijtihadi. Kita nak selesaikan macam mana, kerana 1000 tahun dulu pun orang tak selesai bincang isu ni. Takkanlah kita nak paksa orang untuk beramal dengan apa yang kita pegang. Kerana isu ni memang isu ijtihad daripada awal. Jadi sebab itu kalau tuan-tuan tengok pada asatizah yang berlapang dada ni, mereka tak ada masalah pun. Mereka berlapang dada je. Mungkin satu orang berpegang dengan pendapat yang kata batal, satu orang pegang pada pendapat yang kata tak batal. Tapi mereka boleh bersahabat. Dan saya selalu bagi contoh, saya dengan sahabat saya, Datuk Mufti Perlis. Kami alhamdulillah bersahabat. Kawan.
saya menghormati dia, dia pun ada minta tolong saya beberapa perkara, saya juga minta tolong pada dia beberapa perkara. Dalam beberapa perkara masalah fiqh, kami berbeza pendapat, ada beza pendapat. Kan? Tapi itu tidak menghalang kami untuk kami terus berukhuwah, terus bersahabat. Walaupun kami berbeza pendapat dalam beberapa perkara. Saya tak kata saya yang terbaik lah, tapi kita usaha untuk kita berlapang dada dalam masalah ijtihad. Kerana Imam Ahmad dengan Imam Asy-Syafi'i, walaupun mereka berbeza pendapat, tetapi mereka saling ziarah menziarahi. Saling meneruskan hubungan ukhuwah sesama Muslim. Kerana isu ijtihad, isu yang Allah Ta'ala berikan kita ruang untuk kita berbeza pendapat. Adakah saya memaksa tuan-tuan untuk mengikut apa yang saya pegang? Saya tak memaksa. Dan tak layak pun untuk saya paksa. Tak boleh pun saya paksa. Adakah tuan-tuan boleh memaksa orang lain untuk berpegang dengan mazhab yang tuan-tuan pegang dalam masalah ijtihadiyah? Tak boleh. Kerana masing-masing ada gurunya. Imam Malik ketika mana nak dijadikan kitab Muwatta' dia sebagai rujukan bagi seluruh negara Islam pada ketika itu, seluruh daerah yang ada pada ketika itu, daerah Islam, Imam Malik pun tak setuju kerana Imam Malik kata setiap tempat, setiap negeri, setiap daerah ada ulama. Jadi kita pelapang dada lah, kan senang macam tu. Kan kita lapang dada senang. Masuk dalam masjid India tengok orang amal mazhab Hanafi, tak ada masalah kita kata ni Hanafi. Yang ni Imam Syafi'i, ini ikut mazhab Imam Ahmad. Kita merasakan bahawasanya khazanah fiqh itu sangat luas. Kita merasakan bahawasanya dada Islam itu sangat besar untuk menerima orang-orang yang berbeza pendapat dalam masalah fiqh. Ini yang sepatutnya berlaku. Kalau ini mampu kita laksanakan, insya-Allah tuan-tuan, Malaysia akan jadi harmoni. Yang menjadi masalah ni apabila kita berkerah dalam isu ijtihadiyah, sedangkan isu ni memang Allah memberikan keizinan kepada kita untuk berbeza pendapat. Ulama tidak menyesatkan sesama mereka dalam masalah ini. Apatah lagi kita, lagilah tak boleh untuk kita menyesatkan orang dalam masalah ijtihadiyah. Baik. Assalamualaikum. Salam. Suami yang beri makan kepada keluarga, adakah dikira sedekah kalau sumber sedekah itu dari yang haram oleh suami? Dah confirm dah tidak. Bila suami dapat harta daripada sumber yang haram, suami berdosa lah. Bila bagi makan pula pada isteri dan anak, suami bertanggungjawab. Kerana dia bertanggungjawab untuk memberikan nafkah yang halal kepada keluarga dia, pergi bagi yang haram pula. Dia akan bertanggungjawab di sisi Allah Azza wa Jalla. Kerana apa? Kerana benda yang haram tu didapat daripada cara yang tak sah, itu bukan milik dia. Dia pergi bagi pula pada orang untuk makan. Maka harta itu sebenarnya perlu dipulangkan kepada pemiliknya yang benar. Pemiliknya yang sebenar. Tapi dia telah mengambilnya dengan cara yang haram, dia mengambilnya dengan cara yang tidak sah, dia beri pula kepada anak dan isterinya, maka dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Salam. Baru ni saya tegur kawan saya yang buat ibadat tak disandarkan oleh Nabi, dan mereka terus menggelar saya pengikut Wahabi kerana menghalang orang buat pahala. Adakah memang saya salah? Apa yang tuan buat, kalau apa yang mereka buat itu memang tidak ada asalnya dalam syarak, tak ada asal dalam syarak, jadi tuan menegur mereka dan mereka tuduh tuan sebagai pengikut Wahabi, bagi saya biarkanlah mereka dengan labelan itu. Kita teruskan kerja kita untuk islah, kita teruskan memberikan didikan kepada masyarakat tentang kepentingan untuk berpegang dengan sunnah. Kan? Sebab berpegang dengan sunnah, berada di atas jalan sunnah merupakan satu nikmat. Kenapa kita buat amalan ni? Kerana Nabi SAW buat. Kita tahu Nabi SAW buat. Kan itu lebih memberikan keyakinan kepada kita, memberikan kebahagiaan kepada kita. Jadi itu sudah membahagiakan kita, ya, membahagiakan kita dengan berada di atas sunnah Nabi SAW. Orang nak label kita apa pun, terpulanglah kepada mereka. Mudah-mudahan mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika anak perempuan buat dosa, adakah ibu dan bapa yang menanggung dosa tersebut?
Jika anak perempuan buat dosa, kan? Allah Subhanahu wa taala sebut wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Kalau dia tu berdosa, dia tak tanggung dosa orang lain. Dia tanggung dosa dia aja. Tapi bukankah ada yang disebut kita bertanggungjawab untuk didik anak kita? Betul. Kita bertanggungjawab untuk didik anak kita. Dan kita akan dipertanggungjawabkan dan kita akan berdosa kalau kita cuai dengan tanggungjawab kita. Tapi kalau kita dah bagi tanggungjawab, kita dah laksanakan tanggungjawab dengan betul, kita dah bagi didikan dengan betul, tiba-tiba dia buat benda yang tak betul, tanpa kerelaan kita, tanpa pengetahuan kita, ataupun kita tegur dia tak mau berubah juga, sedangkan kita dah tak ada cuai apa pun dah, maka kita tak dipertanggungjawabkan. Kita akan dilepaskan. Seperti mana ya, isteri nabi-nabi yang terdahulu, ada juga yang tidak selamat. Keluarga Nabi Nuh umpamanya, kan, anak Nabi Nuh tak mau beriman dengan dia, maka dia tak dipertanggungjawabkan. Bapa saudara Nabi sendiri iaitu Abu Talib, Abu Lahab umpamanya. Abu Lahab, nama dia Abdul Uzza tu, dia juga tak beriman dengan Nabi SAW. Adakah bermakna Nabi bertanggungjawab? Tidak. Kerana Nabi telah melaksanakan segala apa yang Nabi mampu, segala apa yang Nabi terdaya untuk menyelamatkan dia, tapi dia yang tak mahu. Jadi kalau seorang suami dah didik elok-elok, bagi teguran elok-elok, tapi anak perempuan ni masih tak mau ikut, Allah Ta'ala tidak zalimi kita atas benda yang kita tak mampu buat. Kita hanya menanggung dosa kita kalau kita cuai dalam mendidik dia. Tapi apa yang mereka buat selepas daripada itu, tanpa kecuaian daripada kita, kita tak dipertanggungjawabkan, insya-Allah. Sebab tu orang perempuan, dalam hadis Nabi kata, orang perempuan ramai dalam neraka. Kalau semua dosa mereka ditanggung oleh suami, semua dosa mereka ditanggung oleh ayah, dah tentu mereka masuk syurga. Sebab orang lain dah tolong tanggung dosa. Kan? Tapi ada tak mereka yang masuk neraka? Ada. Menunjukkan dosa mereka tanggung sendiri, ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggungjawab menjaga atau memberi nafkah pada anak perempuan sehingga berkahwin atau selamanya? Sehingga berkahwin lah. Bila dah berkahwin, suami dia lah kena tanggung. Takkan bila dah kahwin, ayah kena tanggung lagi, suami lepak je kat rumah kan, main game, main PS. Tak boleh lah. Suami lah kena tanggung. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa beza sahihul isnad dengan sahih? Ini ilmiah sikit ni. Sahihul isnad dengan sahih ada beza lah. Bila kita sebut sahih, maksudnya sanad dan matan dia sahih. Tapi bila kita kata sahihul isnad, maka sanad dia sahih. Adakah matan dia sahih? Belum tentu. Kerana dia baru tengok sanad. Matan ataupun teks kena nilai lain. Tetapi kebiasaannya, para ulama ni bila sebut sahihul isnad, kebiasaannya, bukan semestinya, kebiasaannya sahih. Matan dia pun sahih. Kecuali kalau kita kenal pasti ada penyakit pada matan dia. Seperti tashif, seperti ittirab, seperti maqlub atau qalb berlakunya, orang kata apa, terbalik lafaz. Itu kena cek yang lain lah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dulu ada pernah berhutang, tapi sekarang dah lupa berhutang dengan siapa. Apa perlu saya buat? Ni bagus ni soalan ni. Ini menunjukkan orang ni orang saleh. Ya? Tuan Jan nama dia. Tuan Jan, tahniah lah. Sebab biasanya yang lupa ni, orang kata apa? Dia 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 dia, dia, dia bukan lupa dia berhutang dengan siapa, dia lupa hutang terus. Dia pinjam kat orang, dia lari terus. Ini satu musibah yang besar lah, kan? Sekarang hutang ni benda yang akan dituntut. Walaupun kita dah meninggal dunia, akan kata apa, roh tu tidak akan mahbus bidai ni.
dia akan ditahan dengan hutang dia. Ulama ada beza pendapat dalam isu ni apa maksud ditahan tu lah. Okey. Tapi kalau satu orang dia ingat dia ada hutang orang tapi tak ingat dengan siapa kan. Pertamanya kita kena usahalah untuk ingat. Tanya orang-orang yang dekat dengan kita, tanya isteri, tanya kawan-kawan, tengok balik apa ni nota-nota kita, tengok balik WhatsApp kita. Kalau tak ada juga dah cari semua tak ada. Kan? Kalau tak ada juga maka kita diarahkan untuk keluarkan berapa jumlah yang kita hutang tu, berikan kepada orang miskin dan kita niatkan pahala sedekah ini, ya Allah tolong berikan kepada orang yang saya berhutang dengannya dulu dan saya dah tak ingat dah. Tolong berikan pahala tersebut. Tapi kalau orang tu datang balik minta, kita kena bagi tahulah saya dah sedekah dah jumlah itu, kalau awak setuju okey, kalau awak tak setuju saya bayar lain. Kalau dia tak setuju kita kena bayar lain dan pahala sedekah yang awal tadi akan kembali kepada kita balik. Okey tuan-tuan, saya rasa itulah yang saya boleh jawab. Terima kasih banyak kerana bersama-sama dengan saya pada malam ini. Saya ucap terima kasih banyak kepada Kak Majini yang menganjurkan majlis ini, Dr. Azmi, Ustaz Reza, Global Ihsan dan yang lain-lain juga. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama dengan saya pada malam ini. Saya minta maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Saya berhenti di sini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.